Assalamualaikum murid-murid. Baik, hari ini kita akan belajar matematik bagi tajuk isi padu dan cecair. Okey, murid-murid perlu tahu apa itu isi padu dan cecair. Isi padu dan cecair ialah suatu ukuran ruang yang dipenuhi oleh cecair. Diukur dalam unit apa? Dalam unit liter dan mililiter. Baik, murid-murid sudah bersedia? Okey, sekiranya sudah bersedia, jom kita belajar menukar unit mililiter dan liter. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks tahun 5 dalam muka surat 199 dan 200. Okey, baik. Sebelum ni cikgu mengajar kamu dalam unit panjang dan juga jisim, iaitu menukar kg dan gram, menukar unit panjang. Okey, kamu perlu cikgu tunjuk langkah kerja yang lebih panjang sebab cikgu nak kamu faham bagaimana cara untuk nak menukar sesuatu unit. Jadi hari ini bagi tajuk yang ketiga, menukar unit, iaitu isi padu dan cecair. Jadi cikgu tunjukkan kamu satu jadual ni. Jadi murid-murid perlu hafal jadual ni. Bila kamu hafal jadual ni, kamu tak perlu langkah kerja yang panjang-panjang. Contoh, kalau sebelum ni dalam jadual ni, murid-murid boleh guna untuk tajuk panjang, untuk jisim juga. Okey, tak ada masalah, sama saja. Yang tukar hanya unit. Contoh 1/2 kilogram bersamaan 500 gram. Sama saja dalam tajuk isi padu cecair ni. 1/2 liter bersamaan dengan 500 mililiter. Dan yang lain ni murid-murid boleh baca kemudian. Okey, murid-murid perlu tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Murid-murid perlu hafal, perlu ingat sepanjang hidup kamu. Tidak akan berubah unit yang terlibat dalam isi padu cecair ini. Jadi untuk menukar liter kepada mililiter, murid-murid perlu darab dengan 1000. Dan sekiranya nak tukar daripada mililiter kepada liter, kita menggunakan operasi bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Baik, kita pergi tengok contoh soalan. Yang pertama, tukarkan liter kepada mililiter atau sebaliknya. Okey, kita tengok soalan A. 0.35 liter. Jadi kita akan tukar kepada mililiter. Kita buat apa? 0.35. Kita buat apa? Darab dengan 1000. Okey, jadi bila kita darab 1000 ada 3 sifar, kita akan pindah titik perpuluhan ni ke mana? Ke kanan. 1, 2, 3. Okey, jadi 3, kita salin balik 3, 5 dan longkang kosong ni kita akan gantikan dengan sifar. Jadi 350 mililiter. Baik, soalan B, 1/2 liter nak tukar kepada mililiter. Jadi bila kita nak tukar kepada mililiter, kita perlu buat apa? Kita perlu darab 1000. Sekiranya murid-murid dah tahu, okey, dia hanya perlu pindahkan titik di sini sahaja, tak perlu langkah kerja panjang. Kenapa cikgu lompat 3? Sebabnya 1000 ada 3 sifar. 1, 2, kita salin balik titik perpuluhan dah pindah. Di longkang kosong ada 2. Jadi kita letak 2 sifar. Unit apa? Mililiter. Okey, soalan seterusnya. 15 mililiter nak tukar kepada liter. Jadi kita buat apa? Kita bahagi dengan 1000. 1000 ada berapa sifar? Ada 3 sifar. Jadi kita pindahkan ke kiri. 1, 2, 3. Kalau dekat sekolah biasanya cikgu tunjuk tangan dekat murid-murid. Okey, boleh juga menggunakan tangan, pindah ikut bentuk jari. Sifar kita gantikan longkang kosong ni dengan sifar 15. Unit apa? Unit liter. Baik, soalan seterusnya 200 bahagi dengan 1000. Kenapa bahagi dengan 1000? Sebab mililiter nak pergi kepada liter, kita perlu bahagi. Jadi ada berapa sifar? 1, 2, 3. Jadi kita akan pindahkan 3 lompatan ke kiri sebab kita bahagi.
Jadi sifar dekat depan tempat yang kita berhenti ni kita letak titik. Jadi titik 2. Yang sifar di belakang kita abaikan. Unit liter. Baik, 1400 kita perlu bahagi dengan apa? Dengan 1000. Sebab apa? Mililiter nak tukar kepada liter, kita bahagi 1000. Jadi kita tak perlu buat per 1000 ke, tak perlu buat bentuk lazim, tak perlu apa, kita pindahkan titik sahaja. 1, 2, 3. Jadi 1.4 apa? Liter. Murid yang mahir biasanya dia tengok saja pun dia dah tahu. Soalan seterusnya. Nyatakan jawapan dalam pecahan. Ini berhati-hati. Soalan nak pecahan jangan kita bagi perpuluhan. Kita mesti jawab dalam pecahan. 800 ml nak tukar kepada liter, kita buat apa? Kita bahagi 1000. Kalau murid-murid lupa, setiap kali menjawab soalan kamu tulis perkaitan unit. 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi nak buat apa kita tulis. Jadi kita akan potong sifar atas 1, bawah 1, atas 1, bawah 1. Jadi tinggal 8/10. Jawapan bagi pecahan mesti paling mudah atau paling kecil. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. Ini nombor genap. Biasanya kita boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2, atas bahagi 2, bawah pun wajib bahagi 2. 8 bahagi 2, 4. 10 bahagi 2, 5. 4/5 apa? 4/5 liter. Baik, soalan yang kedua, 1200 ml. Kita akan tukar kepada liter dalam pecahan. 1200 bahagi 1000. Baik, kita potong dulu sifar atas, sifar bawah. Sifar atas, sifar bawah. Tinggal 12/10. Baik, di sini murid nak buat bentuk lazim boleh, atau murid nak pisahkan nombor. Ada satu sifar, jadi kita akan lompat satu langkah, kita asingkan dia. Jadi apa? Di sebelah kiri ni kita letak unit liter ataupun nombor bulat. Yang depan kita jadikan pecahan 2/10. 2/10 boleh kecilkan tak? Boleh dengan bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Jadi kita dapat 1/5 liter. Soalan yang seterusnya, 3900. Kita bahagi dengan 1000. Ada berapa sifar? Ada 3 sifar. Murid juga boleh buat apa? 1, 2, 3. Dari atas 1, 2, 3. Kita pisahkan dia. Jadi 3 nombor bulat 900 per 1000. Di sini kamu potong. Jadi tinggal 3, 9 per 10. 3 9/10 pun boleh. Kalau kata adik macam di sini 12/10, ada murid dia suka buat apa? Dia suka bahagi pun boleh. Tak kisah mana-mana. Cara ni pun boleh. 1, 10/1, 1. 10 tolak 2. Sama sahaja. 1 ni jadikan nombor bulat. 2 jadikan yang di atas pengangka dan bawah penyebut. 1, 2/10. Macam ni pun boleh. Tak kisah mana-mana. Jadi untuk soalan seterusnya cikgu akan sambung dalam video yang kedua. Jadi cikgu berharap apa yang cikgu kongsi dengan kamu hari ini kamu dapat aplikasikan dalam soalan-soalan bila kamu menjawab soalan nanti. Baik, kita berjumpa dalam video kedua nanti untuk soalan yang lain.